Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam wilayah persekutuan, wilayah prihatin. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, hari ini saya ingin berkongsi beberapa perkara yang akan kita lakukan bagi meredakan sedikit sebanyak keresahan ataupun tanda tanya yang mungkin berlega di pemikiran kita di saat wabak COVID-19 terus mengancam kehidupan harian kita, khususnya bagi kita warga wilayah persekutuan. Saya sebenarnya sangat-sangat memahami bahawasanya kita dilanda keresahan akibat daripada semakin meningkatnya kes-kes positif serta juga kadar kematian beberapa hari yang mutakhir ini. Pun begitu, saya juga sangat memahami kita di wilayah persekutuan perlu diuruskan dengan cara yang cukup teliti kerana kita adalah ibu negara, khususnya Bandar Kuala Lumpur, pusat pentadbiran wilayah persekutuan Putrajaya dan juga pusat pelaburan penting wilayah persekutuan Labuan. Saya berpegang pada prinsip bahawasanya kita tidak harus mudah berpuas hati hanya sekadar dengan cara-cara yang biasa. Cara biasa akan memberikan hasil yang biasa. Suasana yang luar biasa mesti menuntut keberanian kita untuk melakukan perkara-perkara di luar kotak, perkara-perkara di luar daripada kebiasaan bagi memastikan cabaran kita terus menjaga wilayah persekutuan, terus kekal berada dalam suasana selamat dan meyakinkan kita semua. Sebab itu, hari ini saya ingin berkongsi beberapa langkah tambahan yang kita akan terus ambil dan usahakan agar kita kekal menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga wilayah persekutuan, baik di Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun juga di Labuan. Pertama sekali, kita sebelum ini telah pun dapat menjalankan tanggungjawab dengan agak berjaya. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, Kuala Lumpur sebagai pusat bandar terutamanya masih berada dalam keadaan yang boleh dikatakan selamat. Sistem perubatan kita masih berjalan dengan baik. Namun begitu, dia telah memberikan tekanan kepada frontliners, doctors, nurses dan pembantu-pembantu dengan meningkatnya kes-kes COVID-19 di wilayah persekutuan. Sebelum daripada ini, secara harian saya mewujudkan sejak tahun lalu seawal bulan Mac apa yang dipanggil sebagai Crisis Management Center. Semua ketua-ketua jabatan, baik polis, bomba, pejabat kesihatan, APM, Dewan Bandaraya, perbadanan-perbadanan, setiap hari bekerja dan memantau perkembangan yang berlaku berkaitan dengan pengurusan COVID. Hari ini saya merasakan CMC perlu diubah suai. Perlu dipertingkatkan peranannya agar menjadi lebih berkesan. Jadi langkah pertama yang kita akan lakukan serta-merta mulai hari Isnin ini ialah merombak CMC menjadi satu pusat yang kita namakan sebagai COVID-19 Coordination and Management Center, CCMC. Dan bukan sahaja ia terbentuk dalam bentuk yang baru dengan skop tugas yang diperluaskan, tetapi ia diwujudkan secara fizikal, iaitu di bangunan Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di CERAS, di mana segala aktiviti disatukan ala bilik gerakan ataupun bilik mageran, di mana petugas-petugas akan mengkoordinasikan program-program kalau yang sebelum daripada ini tertumpu kepada menerima laporan kes serta tindakan-tindakan penguatkuasaan dan susulan
Tapi CCMC mulai minggu hadapan akan menjadi one-stop center dengan beberapa langkah-langkah tambahan yang perlu dipantau dengan rapi untuk meningkatkan keberkesanan peranan kita. Apakah skop yang diperluaskan itu? Yang pertama, buat pertama kalinya, kita ingin melipat gandakan kemudahbolehan dan penyampaian suntikan vaksin kepada warga wilayah persekutuan. Pada masa ini di PPV ada 9 PPV di wilayah persekutuan yang sedang berfungsi dengan kapasiti suntikan antara 7 ke 9 atau 10 ribu pada tiap-tiap satu hari. Angka ini adalah tidak mencukupi. Maka untuk wilayah persekutuan, saya telah meminta agar keupayaan 7,000, 8,000 dosis sehari perlu dilipat gandakan, tapi saya mensasarkan peningkatan 4 ke 500% peningkatan. Bermaksud, kalau sekarang ini kapasiti berada pada tahap 7 ke 10 ribu, kita ingin melihat kapasiti suntikan bagi warga wilayah berada pada tahap antara 40,000 ke 50,000 sehari. Bagaimanakah ini boleh dilakukan? Kita ingin menggerakkan 4 lagi pendekatan-pendekatan tambahan bersama dengan kerjasama CITF, MOSTI, KKM dan Kementerian Wilayah Persekutuan. Yang pertama, kapasiti PPV yang ada sekarang sedang dipertingkatkan, ditambah baik dengan cukup berkesan oleh jawatan kuasa yang dipimpin oleh kedua-dua yang berhormat menteri. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Kita dapat banyak feedback yang baik tentang pengurusan pusat PPV ini. Yang kedua, saya telah meminta agar pengarah kesihatan wilayah persekutuan terus menjalankan kempen menggesa klinik-klinik swasta dan hospital swasta untuk turut terlibat secara lebih meluas menjalankan program vaksinasi. Sehingga semalam, 360 klinik swasta telah pun mendaftar, sebahagian besarnya sudah pun mendapat kelulusan. 19 hospital swasta juga telah pun mendapat kelulusan. Dengan memperluaskan peluang mendapat vaksinasi melalui klinik swasta dan juga hospital swasta, saya percaya kita akan dapat meningkatkan kira-kira 15,000 dosis suntikan COVID-19, vaksin COVID-19 dalam tempoh tiap-tiap satu hari. Sekiranya kedua-dua ini berlaku, kapasiti kita bertambah kepada 25,000 ke 30,000. Tapi saya merasakan masih tidak mencukupi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terutamanya. Maka langkah yang ketiga ialah unit-unit bergerak ataupun mobile unit daripada KKM yang akan pergi ke kelompok-kelompok terpencil, di rumah-rumah orang tua, di rumah-rumah OKU ataupun kawasan-kawasan lain yang kecil. Unit-unit ini akan memberikan vaksinasi secara in situ di tempat masing-masing. Tetapi yang lebih penting lagi ialah saya ingin memperkenalkan unit-unit mobile truck secara besar-besaran. Saya telah berusaha untuk mendapatkan 30 ke 40 mobile truck yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai klinik bergerak, yang mana truk ini akan pergi ke kawasan-kawasan sasaran untuk menjalankan vaksinasi secara meluas. Untuk makluman, tuan-tuan, setiap suatu truk ini mempunyai kapasiti 4 bay sekurang-kurangnya yang boleh menjalankan vaksinasi sehingga 500 ke 600 orang sehari. Dengan adanya 30-40 truk ini, ada 2 sasaran utama yang kita akan sasarkan.
Kelompok pertama ialah bagi membantu golongan B40 dan juga mereka yang tinggal di rumah-rumah PPR ataupun perumahan awam yang mungkin sukar untuk ke PPV ataupun mungkin sebahagiannya tidak mendaftar ataupun sebahagiannya yang mempunyai masalah-masalah lain, terutama sekali kumpulan rentan di kawasan-kawasan miskin, termasuk juga kampung-kampung tradisi seperti Sungai Penchala, Segambut dan sebagainya. Mobile truck ini yang keduanya akan menumpukan ke kawasan-kawasan kilang, kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan yang mana mempunyai majikan dengan pekerja yang ramai, yang mungkin boleh disusun aturkan agar mereka-mereka ini diberikan keutamaan. Kita pada hari Isnin ini akan memulakan percubaan ataupun pilot program bagi menentukan SOP yang diatur dapat dimurnikan, bagi menentukan kadar kecepatan untuk mengetahui berapakah sebenarnya boleh kita lakukan vaksinasi dan juga lain-lain perkara yang berkaitan dengannya. Percubaan pilot projek yang pertama di kawasan perumahan, pilot projek yang kedua di tapak bena yang telah kita tetapkan. Semoga dengan usaha-usaha ini kita dapat membentuk satu SOP yang baik, selamat, berkesan dan yang penting berjaya melipat gandakan dan mempercepatkan proses vaksinasi bagi warga wilayah persekutuan. Kaedah ini mampu untuk memberikan suntikan antara 15,000 ke 20,000 orang sehari. Saya berharap roll out yang kita harap dapat dimulakan mulai 15 hari bulan Jun untuk fasa yang pertama dengan 10 truk terlebih dahulu dan selepas itu mulai 15 hari bulan Julai sehingga 15 hari bulan Ogos dan September kita harap dapat lakukan secara full swing bagi sejumlah hampir 40 truk kesemua sekali. Melalui rancangan ini, kita berharap wilayah persekutuan dan warga wilayah persekutuan akan mendapat akses kepada vaccination dengan tempoh dan dalam masa yang lebih cepat dan mencapai tahap imuniti kelompok ataupun herd immunity pada tempoh yang lebih awal. Seboleh-bolehnya pada pengakhir ataupun awal September, akhir Ogos dan tidak harus melebihi pada bulan September yang akan datang ini. Supaya menjelang suku tahun ketiga pada tahun ini, Ibu Negara Kuala Lumpur, Pusat Pentadbiran Putrajaya dan Pusat Pelaburan Labuan telah menjadi zon selamat untuk pergerakan segala aktiviti berjalan seperti biasa dengan risiko jangkitan dan juga kematian dalam keadaan yang cukup terkawal seperti mana yang telah dicapai oleh beberapa buah negara maju dan negara di Eropah. Dalam kata lain, matlamat saya adalah untuk memastikan wilayah persekutuan kekal selamat dan wilayah persekutuan segera dipulihkan dalam menghadapi ancaman COVID agar kehidupan ekonomi, keselamatan nyawa rakyat di wilayah persekutuan dapat kita sempurnakan dan dengan itu kemenangan bersama memerangi COVID dapat kita kecapi. Maka satu lagi langkah tambahan yang kita lakukan, secara proaktif kita akan melancarkan program saringan RTK antigen secara bersasar dan secara besar-besaran. Saya mensasarkan lebih 100,000 warga Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan keseluruhannya akan dikehendaki melalui suatu proses saringan awal dengan kita mendahulukan kawasan-kawasan hotspot, kawasan-kawasan vulnerable daripada data yang diberikan kepada kita, terutamanya di kawasan perumahan yang telah ada rekod-rekod jangkitan awal. Walaupun kita tidak akan menunggu kawasan itu menjadi PKPD, sebaliknya kita akan membuat intervensi awal
dengan menggalakkan penduduk di situ membuat saringan awal secara percuma. Datanglah membuat ujian saringan. Ianya percuma tanpa apa-apa bayaran. Hanya kita memerlukan kerjasama untuk kita menjaga kita. Menyelamatkan kita adalah menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi. Maka program yang kedua ini juga adalah program yang akan dipantau oleh CCMC daripada hari ke hari, seperti mana CCMC akan memantau dan mengkoordinasikan gerakan vaksinasi secara accelerated program. Apalagi perkara-perkara lain yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kaedah kita menguruskan serangan COVID gelombang ketiga. Ialah kita akan menggerakkan tenaga sukarelawan. Kita memperkenalkan konsep sukarelawan prihatin atau prihatin volunteers. Ringkasnya PRIVO. Prihatin volunteers yang berjumlah lebih pada 1,000 orang akan membantu program-program yang kita laksanakan ini agar menjadi lebih berkesan. Dia meliputi program-program vaccination, program-program yang terkait dengan mass RTK antigen testing, program-program penyampaian bantuan, program-program sanitasi, program menguruskan gelandangan, dan lain-lain program yang akan dilancarkan atau dilaksanakan di bawah koordinasi CCMC. Program-program lain yang kita akan tingkatkan keberkesanan ialah community empowerment. Kita percaya wilayah persekutuan telah pun berjaya membudayakan semangat kekitaan warga wilayah persekutuan. Saya percaya warga wilayah persekutuan mempunyai kemampuan untuk bekerjasama dan menjayakan dengan sikap yang positif. Maka community empowerment yang kita lakukan ini, di mana sebahagian daripada kerja-kerja memenangi perang COVID ini dilakukan oleh komuniti, persatuan penduduk, majlis-majlis perwakilan penduduk, badan-badan NGO dan sebagainya. Baru-baru ini kita telah memberikan 500 set apa yang kita panggil sebagai peralatan untuk membuat sanitation. Saya merasa bangga melihat persatuan-persatuan penduduk, NGO, pemuda-pemuda telah pun menjalankan gerakan sanitasi secara berterusan. Sanitasi di Kuala Lumpur tidak boleh secara ad hoc. Mesti sentiasa dilakukan sebagai new way of life, di mana public health, general hygiene, kebersihan mesti berada pada tahap yang lebih baik. Jadi program sanitation secara berterusan dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan ini menjadi satu daripada program yang kita akan terus selaraskan. Tentunya dengan kerjasama Dewan Bandaraya, Jabatan Bomba dan Penyelamat, APM, Rela dan badan-badan NGO termasuk Majlis Belia Malaysia, Pergerakan Pemuda, UMNO, Puteri dan juga parti-parti politik yang lain turut dialu-alukan untuk menggerakkan gerakan volunteerism dan community empowerment. Seterusnya adalah operasi untuk terus membimbing dan memberikan kecaknaan kepada kegelandangan di Kuala Lumpur. Program ini yang telah berjalan sekian lama terus ditambah baik, bukan hanya operasi untuk mengambil dan menyelamatkan mereka, menyaring mereka, memberikan suntikan vaksin kepada mereka, malah sampai ke tahap membawa mereka keluar daripada alam kegelandangan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkesan. Akhir sekali, saya ingin menyerahkan juga mandat tugas kepada CCMC untuk memastikan delivery sistem bantuan dan sumbangan yang terselaras. Saya telah menulis surat kepada individu dan syarikat untuk membantu kita mewujudkan dana
dan juga kuantiti barangan-barangan untuk menyokong usaha-usaha bantuan resmi kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi juga saya percaya banyak warga Kuala Lumpur dan wilayah mampu untuk menyumbang bagi kita memberikan bantuan-bantuan tambahan secara bersepadu dan cara delivery yang berkesan, mengelak pertindihan, mengelak wastage. Tapi pada masa yang sama kita dapat membantu saudara mara kita, warga Kuala Lumpur yang benar-benar memerlukan, terutama dari segi bantuan-bantuan dapur yang sangat diperlukan di waktu lockdown ini. Jadi kesemua ini adalah antara perkara-perkara yang akan diuruskan secara bersepadu oleh CCMC dan ini akan dilaksanakan dengan seberapa baik yang boleh. Mesej ini saya sampaikan untuk memberikan keyakinan kepada warga wilayah Persekutuan bahawasanya saya serta barisan hadapan kementerian dan agensi-agensi di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan akan terus bekerja sebagai satu pasukan, akan mengambil apa saja langkah yang ada dalam kotak pemikiran kita ataupun di luar kotak amalan biasa demi memastikan kita mengekalkan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai wilayah yang selamat serta wilayah yang mempunyai daya tahan termasuk dalam menghadapi ancaman COVID. Jadi ini sebahagian daripada maklumat dan beberapa hari lagi saya akan mengumumkan satu lagi bentuk pakej dan insentif khusus untuk warga wilayah. Beberapa langkah-langkah memberikan kelegaan kepada penjaja, peniaga, penyewa rumah, pembayar-pembayar cukai, termasuk pemilik-pemilik premis yang sebelum daripada ini telah pun banyak menyumbang kepada kesejahteraan wilayah Persekutuan. Maka pada masa yang susah ini, biarlah yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Jadi usaha untuk mencapai kejayaan bersama ini akan kita teruskan dengan gigih. Stay safe, jaga keselamatan, jaga kepatuhan. Kita jaga wilayah Persekutuan, kita jaga kita dan akhirnya insya-Allah kita akan menang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.